Kalau tempatan RM19 lah. Setiap hari buka? Tidak, dia hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Oh, di sini hingga Kamis sudah buka lah. Ya, by appointment saja. Oh, naik atas. Sini masuk. Oh, dari sini ya? Hai, selamat datang semula ke channel KBT. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam muhibah. Hari ini saya membawa anda semua datang ke sebuah tempat yang sangat bersejarah di Kuching, Sarawak. Kini saya berada di Museum Borneo Sarawak, yang dikatakan museum ini adalah museum yang tertua di Borneo, yang dijumpai pada tahun 1888 dan dibina pada tahun 1889 sehingga 1891 oleh Charles Brooke. Ini adalah kawasan-kawasan dia. Saya sudah tiba di dalam, sebab di luar saya tidak dapat shoot sebab keadaan lagi hujan dan sebagainya. Jadi saya akan membawa anda melihat tempat-tempat di dalam ini, apa yang menarik dan apa yang ingin dipaparkan kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke museum ini. Jadi untuk masuk dalam kawasan ini, untuk dewasa anda perlu membayar sebanyak RM19, dan juga untuk international ataupun warga asing RM29 untuk seorang. Jadi tanpa berlengah masa, jom kita jalan-jalan di kawasan Museum Sarawak ini. Jom. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan desain rumah yang digunakan pada bangsa Bidayu, iaitu Bidayu Single House, yang dibina menggunakan kayu dan juga bambu. Ini mereka guna bambu untuk membina dia lah, bambu dan juga kayu. Ini rumah tradisional Bidayu lah, dapat nampak. Macam itulah rupa dia. Yang kedua ini adalah bentuk meja office James, Raja of Sarawak dulu. Beginilah rupa dia. Ada meja, side table, dan ini typewriter lah yang lama. Wah, lama tidak nampak typewriter yang macam ni ya. Please don't touch, jangan sentuh. Ini typewriter yang memang lama punya, tahun 1888 punya lah. Di sini, ini gambaran-gambaran, lukisan-lukisan yang mereka lukis dan masih disimpan sehingga kini. Government House, rumah kerajaan. Dayak in the war dress. Ini pemakaian baju orang Dayak ketika mereka pergi berperang. Ini ada bulu-bulu dekat belakang. Ada benda ni
Ada parang, ada bulu. Oh, ini gambar Sir James Brooke daripada 29 April 1803 sehingga 11 Jun 1868. Wah, masa ini dia masih muda. Tengok. Begini rupa dia. Ini lukisan lama nih. Dan kita tengok ini tulisan tangan. Siapa punya tulisan tangan? Oh, Brooke. James Brooke punya tulisan tangan. Yang ditulis pada tahun 1924. Semua barang-barang lama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah selesai pada bahagian yang pertama. Ini bahagian yang kedua. Sir James Brooke, Raja Sarawak pertama yang lahir pada 29 April 1803 dan meninggal dunia pada 11 Jun 1868. Ditabalkan sebagai raja pada 24 September 1841 dan berkhidmat sehingga kematian dia. Jadi maksud dia berkhidmat daripada 24 September 1841 sehingga 11 Jun 1868. Sir James Brooke, dia merupakan raja di Sarawak pada suatu ketika dahulu. Ini list-list yang sudah lama. Attendance list of Sarawak Council Negeri meeting on 29 December 1930. Council member were representing 5 division in Sarawak. Jadi dia ada 5 division lah, 1, 2, 3 dan 4. Ada kawasan-kawasan dia lah. Ini saya rasa patung silikon kali. Oh bukan. Cuma patung yang menggambarkan muka Sir James Brooke pada ketika dia masih muda dan memerintah di Sarawak. Ini patung ni juga saya terkejut tadi yang lalu sini tiba-tiba dia berdiri di sini. Apa tidak saya terkejut berokan. Beginilah rupa dia, Sir James Brooke. Halo Sir. Okey, ini gambar Sir James Brooke. Ini Sir James Brooke, muka dia Sir James Brooke. Sir Charles Vainer Brooke, 26 September 1874 sehingga 9 Mei 1963. Raja yang ketiga of Sarawak 1917 hingga 1946. Sir Charles Vainer Brooke, macam ni muka dia. Yang kedua Sir Charles Anthony Brooke,
3 Jun 1829 sehingga 17 Mei 1917. Raja yang kedua lah, memerintah dari tahun 1868 sehingga 1917. Begini muka dia. Ada misai. Sir Charles Anthony Brooke. Sini kita ada cyclostyle machine used by the Sarawak Steamship Company in the 1950s until 1980s. Wah, ini mesin pencetak dia. Tahun 1950 sehingga 1980-an. Mesin ini digunakan untuk mencetak inilah jenama Gestetner. Macam mana ya? Eja pun saya tahu. Gestetner. Old school tu tahun 50-an hingga 80-an. Mungkin 20 tahun yang akan datang kita punya alat-alat media semua akan menjadi alat-alat yang lama seperti inilah. Jom selanjutnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kini saya berada di bahagian yang ketiga. Ada yang menarik perhatian satu, ada yang menarik perhatian saya, yaitu sebuah basikal tua. Jalan Main Bazar Kuching, berbasikal di jalan Main Bazar Kuching pada tahun 1950-an. Jadi maksud dia di sini, basikal ini pernah digunakan pada tahun 1950-an untuk berbasikal di kawasan Main Bazar Kuching. Ini basikal dia, basikal berwarna merah, basikal tua. Jadi jenama dia KSM Spedial KKK produk. Ni produk lama, old school, very old school punya. Ini ruang tamu atau ruang solek wanita zaman-zaman yang lama, zaman-zaman 50-an, 60-an, 70-an. Ini kita boleh lihat. Ini mungkin sudah tidak dikeluarkan lagi produk-produk yang macam ini. TV dia pun TV yang lama, jenama Hisense. Ini lama punya meja solek ni. Dajiahao. Meja solek untuk Chinese lah. Okey, kita pergi ke ruang yang seterusnya. Ini ruang apa ni? Oh, ini baju-baju tradisional orang Sarawak lah. Tempat ni menarik untuk anda yang suka bergambar. Sini ada banyak tempat untuk mengambil gambar.
untuk Facebook, Instagram dan sebagainya. Mereka sudah sediakan backdrop untuk anda mengambil gambar. Belakang tu pun ada, sini pun ada, yang tadi pun ada green screen. Sini anda boleh ambil gambar. Jadi museum ini memang menyediakan tempat untuk anda bergambar. Wah, a food experience like none other. A food experience like none other. Dia terbalik lah, kalau nampak dalam video ni dia terbalik lah. Jadi sini ada 3 makanan tradisional masyarakat Sarawak. Yang pertama adalah sago worm, ulat sagu lah. Ini ulat sagu dia. Jadi dia membesarkan dish ulat sagu ni jadi replika yang sangat menarik, sangat besar. Ini ulat dia. Tapi kalau yang betul punya ulat sagu tidaklah besar macam ni. Dia cuma buat untuk replika sahaja. Yang kedua, ini makanan-makanan yang menarik. Mungkin video yang akan datang saya akan buatlah review makanan yang sedap di kawasan Sarawak kan. Mungkin bagus juga idea tu. Mi kolok. Mi kolok adalah hidangan popular di Sarawak. Ia terdiri daripada mi telur yang digaul dalam sos biasa atau merah bersama-sama dengan daging goreng. Ia dihiasi dengan daging barbecue, daging cincang dan sayur-sayuran tempatan. Ia dimakan sebagai sarapan pagi, makan tengah hari dan juga makan malam. Jadi kalau anda datang ke Sarawak boleh makan kolok mi. Jadi kolok mi ni anda boleh pilih sama ada anda mahu kolok mi itu kering ataupun basah. Ini bentuk kolok mi tu. Nah, beginilah bentuk dia. Ada ayam, ada mi. Ini cuma replika. Selain daripada mi kolok, di Sarawak pun ada juga laksa Sarawak. Laksa Sarawak adalah hidangan istimewa di Sarawak. Bahan-bahan utama ialah mihun. Kuahnya berasaskan udang dicampur dengan santan pekat dan dihiasi dengan cebisan daging, ayam, udang, irisan telur dadar, tauge dan daun ketumbar. Ia dihidangkan dengan sambal belacan dan limau kasturi. Saya dah pernah makan dah ni. Macam ni bentuk dia. Wah, besar. Lepas ni nak makan lah. Dan makanan yang seterusnya, tomato kuih tiaw. Tomato kuih tiaw merupakan hidangan unik Sarawak yang terdiri daripada kuih tiaw yang digoreng dan dihidangkan dalam kuah tomato, irisan bubola ikan, daging dan sayur-sayuran. Jadi rasa dia manis lah. Inilah rupa dia. Tomato kuih tiaw. Sini ada lagi kawasan yang anda boleh ambil gambar. Boleh ambil gambar dekat sini. Mereka dah sediakan backdrop dah untuk kamu. Dan yang seterusnya, makanan yang popular di Sarawak adalah rojak Sarawak. Rojak Sarawak. Nampak real diorang buat lah. Nampak real. Ini let's your eyes do the eating. Sekarang mata saya setengah makan lah ni. Ais kacang cendol. Ais kacang cendol. Macam sedap, rasa macam mau makan je. Ais kacang cendol. Ni makanan apa ni? Roti canai. Roti canai. Mana-mana pun ada roti canai ni. Wah.
Jom makan. Bapak dia besar. Ya. Yang seterusnya adalah, coba teka apa nih? Kek lapis Sarawak. Ini tidak begitu real dia buat. Dia guna polystyrene dia buat. Kek lapis Sarawak. Ini sate. Sate mana-mana pun ada kan, sate, roti canai, Sabah, dekat Sabah, dekat Semenanjung semua ada. Ni Maggi cepat dimakan, cepat dimasak. Simply Better Noodle. Simply Better Noodle. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja video untuk kali ini. Berjumpa kita pada video yang akan datang. Jangan lupa untuk anda yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Tekan juga tombol loceng yang ada di sebelah subscribe agar setiap kali saya memuat naik video, andalah orang yang pertama akan menerima notifikasi. Jika anda rasa video ini sangat memberi info kepada kamu, kepada anda semua, subscribe. Itu saja. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam muhibah.